Assalamualaikum dan salam ceria semua. Hari ini kita ulang kaji Geografi tingkatan 3 bab 10 iaitu sumber hutan. Murid-murid boleh merujuk buku teks Geografi KSSM tingkatan 3 muka surat 164 hingga 174. Isi kandungan yang akan kita pelajari di bawah tajuk sumber hutan ialah: pertama, cikgu akan menerangkan definisi sumber hutan. Yang kedua, kita akan melihat mengenai pasti kepentingan pengurusan sumber hutan. Yang ketiga, menjelaskan melalui contoh usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan. Dan yang keempat, membezakan peranan agensi yang berkaitan dengan pengurusan hutan di Malaysia. Sumber hutan. Mari kita berkenalan dahulu dengan sumber hutan yang ada di negara kita. Sumber hutan merupakan sumber boleh baharu. Sumber hutan juga meliputi kawasan yang ditumbuhi oleh pelbagai jenis flora dan fauna yang hidup secara semula jadi di dalamnya. Terdapat pelbagai spesies flora dan fauna yang melebihi daripada 100 spesies untuk satu-satu kawasan kita kenali sebagai biodiversity. Di Malaysia sahaja, iklim khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun serta jumlah taburan hujan yang tinggi melebihi daripada 2,600 mm telah menggalakkan lagi pertumbuhan sumber hutan di negara kita. Mari kita lihat. Malaysia, Semenanjung Malaysia terdapatnya 8.56 juta hektar hutan yang meliputi keluasan tanah di Semenanjung Malaysia, manakala di Sarawak 8.23 juta hektar, manakala Sabah 4.49 juta hektar. Kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. Pengurusan sumber hutan dijalankan bagi menjamin bekalan sumber yang berterusan melalui pemeliharaan dan pemuliharaan. Pengurusan sumber hutan ini memainkan peranan penting dalam pelbagai aspek, antaranya untuk menjamin keseimbangan ekosistem sebagai keperluan masyarakat setempat, menggalakkan aktiviti ekopelancongan dan membekalkan sumber bahan hutan. Kita lihat satu. Dari segi keseimbangan ekosistem. Ekosistem merupakan proses interaksi antara komponen biotik iaitu komponen kehidupan yang terdiri daripada pengeluar, pengguna satu, pengguna dua dan pengguna yang ketiga. Dengan komponen abiotik dalam alam sekitar. Komponen abiotik terdiri daripada tanah, air, udara, cahaya matahari dan tanah. Komponen-komponen dalam ekosistem sentiasa berinteraksi antara satu sama lain untuk menghasilkan satu aliran tenaga dan rantaian makanan yang berterusan serta memelihara imbangan ekosistem. Contoh, rusa makan rumput. Rusa dimakan oleh harimau dan sebagainya. Pengurusan sumber hutan secara terancang adalah perlu bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem ini. Kepentingan yang seterusnya ialah keperluan masyarakat setempat. Persekitaran semula jadi merupakan suatu sinonim dengan kehidupan masyarakat setempat, terutama dari segi aspek pergantungan hidup mereka terhadap elemen berkenaan. Contoh, hutan adalah penting kepada masyarakat setempat seperti orang asli dan juga masyarakat kita sendiri sebagai sumber bahan makanan, membina tempat tinggal, menyediakan pelbagai peralatan dan sebagai sumber pendapatan. Contoh hasil hutan seperti rotan, kayu gaharu dan buah-buahan itu semua diperlukan oleh masyarakat setempat. Kita lihat kepentingan seterusnya iaitu dari segi ekopelancongan.
Di segi ekopelancongan, sumber hutan penting dalam membangunkan aktiviti ekopelancongan atau pelancongan. Pelancong dapat menikmati keindahan alam semula jadi seperti hutan liput, air terjun, tasik semula jadi dan melihat kepelbagaian flora dan fauna. Manakala kepentingan seterusnya dari segi membekalkan sumber bahan mentah kepada manusia. Pengurusan sumber hutan secara cekap dapat menjamin bekalan bahan mentah tersebut berterusan untuk masa hadapan. Contoh, rotan, bahan mentah rotan kita gunakan untuk membuat kerusi, keraf tangan atau perabot. Manakala daun nipah pula ataupun pokok nipah kita boleh gunakan untuk membuat atap. Batang libung digunakan untuk membuat tiang rumah atau cercuk kelong untuk perikanan. Manakala buluh pula digunakan sebagai perabot dan keraf tangan. Daun mengkuang untuk dibuat tikar dan bakul. Itu saja di antara kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. Peranan agensi dalam pengurusan hutan di Malaysia memberi pilihan. Terdapat dua peranan di sini, satu dimainkan oleh badan kerajaan dan satu lagi adalah badan bukan kerajaan. Mereka ini telah mengambil beberapa inisiatif dalam pengurusan hutan. Antaranya kita lihat di bawah badan kerajaan iaitu Jabatan Alam Sekitar atau singkatan JAS yang bertanggungjawab merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar serta strategi berkaitan dengan biodiversiti dan perhutanan melalui pengurusan hutan secara berkekalan, penyelidikan dan pembangunan perhutanan. Manakala yang kedua, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara atau dikenali sebagai Perhilitan. Jabatan ini berperanan mengekalkan integriti kawasan perlindungan bagi faedah penyelidikan, pendidikan, ekonomi, estetika, rekreasi dan fungsi ekologi. Ia juga meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan penglibatan masyarakat mengenai keperluan dan kepentingan konservasi biodiversiti. Manakala badan kerajaan yang ketiga ialah Sabah Forestry Department, di mana ia memberi perlindungan dan pemeliharaan hutan berdasarkan konsep pengurusan hutan lestari. Manakala Sarawak Forestry Corporation melaksanakan pengurusan hasil hutan kawasan terlindung sepenuhnya, pemeliharaan hidupan liar, kawalan penuaian dan penguasaan terhadap pematuhan serta penyelidikan dan pembangunan hutan. Yang seterusnya dan yang terakhir, peranan agensi badan kerajaan ialah Institut Penyelidikan Perhutanan atau dikenali sebagai FRIM, berperanan menjana pengetahuan dan membangunkan teknologi yang bersesuaian untuk memelihara, pengurusan, pembangunan dan penggunaan sumber-sumber hutan serta meningkatkan kesedaran terhadap peranan alam sekitar dan pemeliharaan hutan. Manakala badan bukan kerajaan pula ialah seperti Sabah Alam Malaysia atau dikenali sebagai SAM, iaitu mengadakan kempen untuk memastikan pembangunan dan pengurusan semula jadi secara lestari, mendidik masyarakat mengenai keperluan pembangunan lestari. Yang kedua, Malaysian Nature Society MNS melindungi dan memelihara kepelbagaian biologi yang kaya secara berkesan, memberi kesedaran alam sekitar melalui pendidikan. Worldwide Fund for Nature menghentikan kemusnahan persekitaran alam semula jadi melalui beberapa kaedah iaitu memelihara kepelbagaian biologi, memastikan sumber semula jadi boleh dibaharu dan digunakan secara lestari dan melalui penyelidikan dan kempen kesedaran pengetahuan. Agensi bukan kerajaan seterusnya ada Wildlife Trade Monitoring Network atau TRAFFIC, iaitu berperanan meneruskan perdagangan yang
iaitu menggalakkan perlindungan dan penggunaan lestari hutan serta tanah lapang. Perhatikan logo-logo agensi dalam pengurusan hutan di Malaysia. Baiklah, ini adalah logo kepada Jabatan Alam Sekitar Malaysia atau singkatan JAS. Ini adalah logo kepada Institut Penyelidikan Perhutanan atau FRIM, Sabah Forestry Department, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara yang dikenali sebagai Perhilitan, dan Sarawak Forestry Corporation. Manakala logo yang melibatkan badan bukan kerajaan pula ialah Traffic, the Wildlife Trade Monitoring Network, Sahabat Alam, iaitu Sahabat Alam Malaysia atau singkatan SAM. Manakala Malaysian Nature Society MNS, WWF, dan akhir sekali Global